الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, summa alhamdulillah. Kemudian kita puji lagi Allah Subhanahu wa taala yang berhak menerima pujian daripada kita. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai Khalik pencipta kita, dan sememangnya tidak lepas kita kena puji sentiasa siapa yang menjadikan kita, kerana kita merupakan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil qudus, subhanazil izzati wal azamati wal hikmati wal qudrati wal jalal wal kamal wal sultan wal kibriya wal jabarut wa la yamut wa la yafutu abada. Subhan qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Ahyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarak Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita rafakkan sendiri kesyukuran kita, rasa terima dan juga kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah taala pilih kita sehingga detik dan ketika ini kita berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita sebagai hamba kepadanya. Tuan-tuan sedar atau tidak sedar, sekarang ni kita duduk hari pertama tu kita duduk tengok TV3, penyimpan mohor raja-raja bagi pengisytiharan. Kita akan berpuasa pada hari Ahad tanggal sekian-sekian. Pejam-celik hari ini dah masuk malam ke-5 Ramadan. Masa berlalu begitu pantas. Adakah kita berjaya mengisi Ramadan dengan 5 masa yang lepas itu kita memperolehi keseluruhannya, kita mengecati keseluruhannya dalam daya yang terbaik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun masih lagi kita lalai dan hampa dengan apa yang Allah taala berikan kepada kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dalam buku peristiwa akhir zaman, tuan-tuan, masa yang sebulan jadi seminggu, yang seminggu jadi sehari, yang sehari jadi seminit, yang seminit jadi sesaat. Itu makin jelas terpampang di mata kita. Cuma kita ini kalau kita tak mengejar masa ini, maka masa ini akan menghancurkan kita. Dan kalau kita tidak mengisi Ramadan pada kali ini, maka kita berada dalam keadaan yang cukup rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita lihat bagaimana semangat Ramadan datang. Fasa awal Ramadan semua kita tahu, tiap-tiap Ramadan dilaungkan hadis yang jelas pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'atqun minan nar. Semua kita ingat hadis ni, tiap-tiap kali masuk Ramadan ni duk berjalan hadis ni. Sebab apa? Sebab nak bagi kita ingat sentiasa awalnya rahmat. Sebab rahmat ni, tuan-tuan, tengoklah tiap-tiap surau daripada hari yang pertama pada hari yang ke-10 penuh diraihkan Ramadan dengan cara yang terbaik. Hatta kan di Masjid Mukhlisin, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, saya ni duduk di belakang imam. Hari yang ke-berapa duduk di belakang imam, tengok-tengok jemaah tempat kita tu, dia ambil buat tempat saya. Imam tak ada tempat meraihkan Ramadan. Ya Allah, dahsyat. Tak apa, saya nak tolak dah, tak boleh. Lah kita kata, Tok Bilal tugas kan, ni bertugas kan, tak apa, saya duduk belakang. Duduk tuan-tuan, tangga yang ujung sekali nak sampai kuartus, asal-asal balik, tak payah sembahyang kawasan Melaka. Buka tingkap sembahyang dekat rumah. Tapi kita sembahyang dekat tangga tu. Asal pelik pula, kita duduk sembahyang dekat depan dan yang kan tu imam sembahyang ke belakang. Asal macam, ya Allah, ya Tuhan ku, macam Allah Ta'ala tak suka aku dia dalam-dalamnya. Maka macam tu, tuan-tuan, sebab kita tak nak belakang. Tapi tak apa, kita merasai suasana bagaimana orang yang sembahyang duduk dekat belakang sekali. Kita rasa nikmat, dia sejuk dia sejuk lantai. Sebab dalamnya kapet, walaupun ada kipas yang besar tu, dia tidak dapat menampung. Dan orang bagi tahu komen dalam Facebook, dalam WhatsApp, ustaz,
masih lagi panas, mohon pasang lagi satu kipas. Apa masih itu tuan? Kita ada kipas, kita ada cedera, nak buat kipas lagi. Kita orang ni kalau dah terlalu selesa, nak lagi selesa itu biasa. Tapi apapun kita merasakan itu satu rahmat daripada Allah Ta'ala yang tuan-tuan mai daripada mana semangat kita tu? Semangatnya hasil daripada Nabi juga kata Futihat abwabul jannah wa khulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Masuk juga dalam zaman moden dan WhatsApp kan, setan duk cakap dengan nafsu, dapat dan tidak. Saya pun seronok juga kita belajar melalui visual. Kita belajar, kita tengok tu kartun tu, kita gelak seorang-seorang. Setan duk tipu nafsu. Esok ni lepas Ramadan, aku nak kena tambah dah ni nafsu hang kekal dalam diri dia ni. Pastikan kerja yang aku didik hang selama ni sebelum sampai Ramadan, pastikan mereka ni masuk dalam Ramadan juga jadi syaitan bagaimana. Kita tengok tu, kita dah faham dah tu, dia tak payah nak ceramah panjang, tunjuk setan duk angkat telefon, nafsu duduk kat meja tulis, kita dah faham dah. Maknanya Ramadan berlalu, syaitan tu tidak ada. Disebabkan syaitan ni tak ada tuan-tuan, hati kita ni mudah tertambat dengan masjid. Kita mudah, sebelum ni duk main ceramah penawar bagi hati kita, fikmin haji taklah banyak ni. Ada lah tapi itu 2, 3, 4, 5 kita boleh tengok muka yang sama, hari ni muka berbeza. Sebab itu meraihkan Ramadan. Sebab tuan-tuan, saya nak pesan, kita semua kena tahu, saya pesan kepada diri saya, walaupun tuan-tuan nampak muda lagi, tapi kematian itu sangat hampir dengan kita. Kita tak tahu di mana kematian akan menjelma dan cari kita. Kematian ini ibarat peragut motor, kita tak tahu bila masa kita nak kena curi barang-barang, kita nak kena ambil. Begitulah bertindaknya malaikat yang akan cuba menarik nyawa kita. Dan kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala berikan satu ayat kepada kita nak menunjukkan kehidupan kita ni cukup sementara. Yang saya selalu ungkapkan juga, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Tuan-tuan fikir-fikirlah, dengar ayat ni kat mana. Duk rasa lagu, biasa ustaz ni kat mana duk tahu kalau main tiap-tiap minggu sah. Tiap-tiap minggu surah Yasin. Bukan Yasin, surah sejadah. Sebelum imam nak sujud sejadah tu, dia ada yudabbirul amra. Tahu dah ayat tu apa? Ayat tu Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, Allah Ta'ala nak difirmankan kepada kita yang Allah Ta'ala buat urusannya satu hari di sisi Allah bersamaan 1000 tahun di dunia. Satu hari di sisi Allah, ayat tu satu hari di sisi Allah 1000 tahun di dunia. Kita umat baginda Nabi SAW, Nabi kata hidup kita cuma 63 tahun. 63 tahun sampai dah 1000 tahun, jauh sangat lagi. 1000 tolak 63, benar dia lagi lebih kurang 900 lebih tahun. Berjaya kalau kita sampai 1000 tahun, tak jaya. Umat Nabi lain 900 tahun hidup, 1000 tahun hidup, 700 tahun hidup, 500 tahun hidup. Umat baginda Nabi SAW 63 tahun hidup. Kita nak semayang hari-hari tak mau berhenti ke? Tak capai macam mana umat Nabi lain hidup 900 tahun. Mereka ini mudah untuk mengetuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita sukar untuk dapat masuk syurga Allah sebab 63 tahun tidak cukup amalan untuk kita bawa tunjuk kepada Allah Ta'ala dengan kehidupan yang sekejap. 63 tahun, 1000 tahun bersamaan sehari. Ulama sidang buat kira-kira 63 tahun di sisi Allah Ta'ala cuma 1 jam 30 minit. Saya bisa kata kat sini 1 jam 30 minit. Kita tuan-tuan berada dalam dewan pemeriksaan yang cukup besar. Allah Ta'ala berikan kita berbagai dugaan, cubaan, mihnah, turbulasi yang kita lalu di dunia ini. Cuma Allah Ta'ala nak pilih kita ni mampu atau tidak untuk kita semua menjadi penghuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penghuni syurga Allah. Sebab tu tuan-tuan, 63 tahun itu 1 jam 30 minit, Nabi, umat baginda Nabi SAW dikurniakan 1 bulan yang disebut sebagai bulan bonus, bulan yang terbaik. Bulan ini kalau kita Allah Ta'ala bukakan hijab kita, kita nampak apa yang Allah Ta'ala bagi, kita tak nak keluar daripada bulan Ramadan. Hari-hari kalau boleh dalam tahun ini, ya Allah, kekalkan kami berada dalam bulan Ramadan sepanjang tahun. Kalau kita tahu yang kita lalu bulan ini terlalu banyak Allah Ta'ala berikan fadilat hikmahnya kepada kita. Antaranya tuan-tuan, kita sembahyang fardu, kita diganjarkan dengan 70 kali ganda. Antaranya tuan-tuan, kita buat sembahyang sunat, Allah Ta'ala gandakan pahala sembahyang sunat itu bagaikan pahala sembahyang fardu. Itu yang berada dalam bulan Ramadan dan lagi dan lagi. Tengok bagaimana Nabi SAW nak masuk dalam bulan Ramadan. Nabi tak pernah doa balighni ila Syawal, balighni ila Zulhijjah, balighni ila Safar, balighni ila Muharram, tak pernah. Tapi Nabi doakan, Allahumma barik li
fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan, sampaikan Ramadan. Nabi nak sangat masuk bulan Ramadan. Itu Nabi, dan Nabi nak sangat kita ni juga duduk dan masuk dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, bila kita duduk dalam bulan Ramadan, kita kena ada satu sifat, nak istiqamah amalan kita agar kita mengisi Ramadan ini dengan cara yang terbaik dan anggap ini Ramadan kita yang terakhir. Nabi Aisyah kata dalam bulan Sya'ban lah Nabi banyak berpuasa, Nabi banyak semayang dalam bulan Sya'ban lah, sampai Nabi ini Aisyah kata bagaikan orang yang sudah meninggal dalam keadaan dia sujud yang begitu lama. Tapi Aisyah mengatakan lagi, masuk saja bulan Ramadan, aku tak pernah tengok Nabi ini memang tersangat kuat ibadahnya, tersangat kuat dermanya. Bagaikan dermanya ini bagaikan angin yang bertiup begitu kencang. Mudah sangat Nabi memberikan derma, membuat ibadat dalam bulan Ramadan tersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan, cara kita nak mengekalkan istiqamah kita bermula pada 1 Ramadan sampai ke 30 Ramadan. Ada juga ustaz-ustaz, saya pun dapat kenal daripada ustaz-ustaz majlis ini juga, Ustaz Hanbali daripada ceramah tu. Dia kata fasa pertama Ramadan kita semangat, fasa kedua Ramadan dia mula 10 masuk ke 20 dia jadi penat, fasa ketiga Ramadan 20 nak pergi 30 dia jadi tenang. Betul. Saya cukup seronok bila dia sebut betul, kita gelak semua. Boleh modal. Boleh modal nak bagi tuan-tuan. Semangat, penat, tenang. Sebab tu Nabi ajarkan kita bagaimana kita nak semangat sampai ke 30 Ramadan. Nabi nak masuk bulan Ramadan doa. Bila bertemu pada 1 Ramadan, Nabi doa lagi. Apa doa Nabi? Allahumma sallimna Ramadan wa sallim, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana minna wa tasallama minna mutaqabbal. Nabi doa 3 benda. Dan Nabi nak juga kita doa bila masuk saja di fasa awal ni, masih lagi boleh doakan sedemikian. Nabi doa bila masuk saja Ramadan, sampaikan aku dalam bulan Ramadan, selamatkan aku masuk dalam bulan Ramadan, bagi aku berada dalam bulan Ramadan, balik ke Ramadan. Dan Nabi berkata bulan Ramadan, bila dah ada dalam bulan Ramadan, pastikan bila aku berada bulan Ramadan ini, aku tidak merosakkan Ramadan, tidak melakukan kemaksiatan dalam bulan Ramadan, tidak melakukan kedurjanaan dalam bulan Ramadan, tidak melakukan kecelakaan dalam bulan Ramadan. Dan ya Allah, bagilah segala macam yang aku buat dalam bulan Ramadan ini, semua Engkau terima bulat-bulat. Sekarang ini tuan-tuan, kita duk mengejar kuantiti ibadat dan kita tidak mengejar kualiti pada ibadat. Kita tidak risaukan Allah Ta'ala terima ataupun tidak amalan kita, tapi kita risaukan cukup tak cukup 8 rakaat cuma kita semayang. Tak puas hati dah 8, 23 lah. Bagaimana kualiti 8 dan 23? Berapa ramai yang boleh tunggu sampai 23? Berapa ramai yang boleh tunggu stabil, tunggu 8 rakaat dengan ibadat yang dia boleh fokus kepada Allah Ta'ala. Kena, ya Allah, terimalah amalanku ini. Risau, takut-takut. Nabi pun kata, bila masuk saja bulan Ramadan ini, ramai di kalangan umatku yang berada dalam keadaan dia tak dapat pahala, tetapi dia dapat lapar dan dahaga. Ramai daripada umatku yang mendirikan Ramadan. Allah, Nabi juga kata, qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kita mendirikan dalam Ramadan dengan penuh keinsafan, keimanan kepada Allah, Allah ampunkan kita. Tapi maknanya Allah tak ampunkan kita, Allah tak tengok pun kita, cuma kita dapat letih semata-mata disebabkan kita tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Ramadan. Perkara pertama tuan-tuan, untuk istiqamah, ulama menggariskan kepada kita, kita kena ada ad-du'a wal irtija'u ila Allah. Bila masuk Ramadan, kena ada doa dan kena ada pengharapan kepada Allah. Bagi aku bermula pada malam ini dengan baik, pertengahan dengan baik, penghujung Ramadan dengan baik. Nabi jumpa Muaz bin Jabal. Dalam bab doa ni, Nabi jumpa Muaz bin Jabal. Nabi pergi kepada Muaz bin Jabal. Nabi kata, Muaz, uhibbuka ya Muaz, aku cintakan kamu Muaz. Oleh itu
Ud'u ila Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam bulan Ramadan Nabi jumpa Muaz. Hadis ini hadis musalsal. Hadis musalsal ni dia periwayatannya, cara nak riwayatnya, nak turunkan sanadnya kepada orang lain. Dia kena buat bagaimana Nabi buat sedikit kepada Muaz. Muaz ambil benda tu, dia pergi jumpa pula sahabat yang lain. Dia kata kat sahabat dia, uhibbuka ya akhi, ud'u ila Allah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cara periwayatan hadis musalsal yang kita tengok ulama-ulama di Malaysia ni yang meriwayatkan hadis sebegini adalah antaranya Syekh Nuruddin Marbu Banjari Al-Makki. Dia buat yang saya biasa terima periwayatan hadis musalsal ni, hadis musalsal bil musafahah. Musafahah ni hadis musalsal Nabi bersalam dengan sahabat. Dia buat macam mana? Bila habis pengajian, dia nak riwayatkan sanad, dia turunkan hadis musalsal ini, dia berdiri dan semua murid-muridnya akan kumpul di belakang untuk bersalaman dengan tuan guru untuk mendapat sanad periwayatan hadis musalsal. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapat sanad dia daripada tuan guru juga adalah suapan kurma Nabi kepada sahabat. Begitu juga dia ambil tindakan, ambil sedikit kurma, disuapkan kepada sahabat dengan ada ucapan yang Nabi ucapkan ketika mana Nabi memberi makan kepada sahabatnya. Dan dengan cara tersebut hadis musalsal ini tersanad. Yang ketiga diperolehi di bertuan guru adalah militan serbat, juga diturunkan sanad hadis musalsal. Nak tunjuk pada tuan-tuan cara periwayatan hadis yang dapat daripada Muaz ini. Nabi buat demikian sebab Nabi nak sangat kita jangan tinggal dalam bulan Ramadan doa yang sedemikian. Apa doa dia? Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku ni ya Allah untuk memperingati kamu ya Allah, untuk ingat padamu ya Allah dalam bulan Ramadan ni, ingat yang sungguh-sungguh. Duduk kita, diam kita itu tasbih, tidur kita itu ibadah dalam bulan Ramadan. Diam kita itu tasbih. Esok ni pakai diam semua tasbih. Di pejabat orang bertanya apa awam tu tak mau cakap tasbih. Alam sekali juga. Diam orang yang berpuasa itu tasbih. Diam, tak mau buat apa. Bos tanya aku, tasbih. Yang salah faham, maknanya diam ni kita mengelakkan daripada mulut kita ini mengumpah, mengata orang, mengata buah dalam bulan Ramadan. Yang kedua, kita tidur itu merupakan ibadat. Maksudnya seluruh kehidupan orang yang berpuasa adalah di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala ganjarkan kepada kita. Allah Ta'ala sendiri nak nilaikan ibadat puasa ini. Allah Ta'ala sendiri nak bagi pahalanya. Maknanya kita ni, ibadat puasa kita ni cuma Allah Ta'ala tahu sama ada kita ni berjaya dapat pahala ataupun sebaliknya hanya lapar dan dahaga. Mungkin ada orang masuk ke dalam toilet dan minum dan sebagainya, dan kita tidak buat perkara yang demikian. Kita takut sangat Allah Ta'ala tengok kita. Adapun dalam bab solat, kita banyak culas daripada bab puasa. Adapun solat ni kita banyak tinggal seolah-olah kita buat tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi dalam bulan puasa ni kita cukup menjaga puasa kita. Takut sangat Allah Ta'ala tak terima puasa kita disebabkan kita minum air dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, puasa kita kena didarahkan dengan solat. Solat ini dalam rukun 5 rukun Islam, dia tetap menjadi pengkali ataupun pendarah. Puasa darah solat. Puasa 1, solat kosong, jawapannya kosong. Haji darab solat, haji 1, darab solat kosong, jawapannya kosong. Solat darab solat, solat tak solat, tak solat darab kosong. Dia kira kalau solat apapun ibadat kita tuan-tuan, sifat dia tak solat dulu. Sebab Allah nilai apa benda yang kita buat, perkara pertama yang Allah hitung adalah as-solat. As-solat. Kita kena puasa, kena solat, barulah Allah Ta'ala beri nilai pada puasa kita. Kalau kita puasa, tapi kebanyakan orang sekarang ni silap, dia puasa tapi dia tak solat, confirm. Bukan kata dapat apa, tak dapat pahala di sini Allah. Puasanya itu adalah penat, lapar dan dahaga saja, sebab dia tidak melakukan solat. Kemudian itu benda yang pertama yang diajarkan kepada kita, bagaimana kita nak istiqamah. Dua doa tadi, Allahumma sallimna Ramadan
wa sallim Ramadhan minna wa tasallama minna mutaqabbalah. Satu. Yang kedua, doa yang tuan-tuan selalu ingat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Yang kedua, bila kita duduk Ramadan, kita kena syukur kepada Allah Ta'ala, wa husna ibadatik, minta kepada Allah Ta'ala berikan kita ni ibadat bersungguh-sungguh, ibadat yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Itu dua benda yang kita dengar doa bila masuk saja bulan Ramadan. Yang ketiga, doa yang sangat-sangat Nabi tuntut, doa moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Yang imam berbaca sekian-sekian, selepas habis 2 rakaat, 4 rakaat berhenti sekejap dan ada doa, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta dua benda, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta masuk ke dalam syurga. Yang kedua, minta kepada Allah jauhkan kita, apapun dosa kita, besar mana pun dosa kita, kita kena minta kepada Allah Ta'ala doa ini, jauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda yang kedua yang nak membuatkan kita istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hifzul sama', hifzul basar, hifzul lisan. Ini 3 perkara yang tuan-tuan yang berdiri dengan saya ini, yang duduk dengan saya ini, yang kita membaca kitab Penawar Pagi Hati, kita faham berkaitan bagaimana kita nak menjaga basar, penglihatan, bagaimana nak menjaga telinga, dan apa perlu kita menjaga lidah. Sebab dia minta sangat-sangat kita istiqamah jaga yang pertama dan yang kedua ini, sebab kita benda ini akan berkait dengan hati. Bila mana berkait dengan hati, bila penglihatan tidak dijaga, mulut tidak dijaga, telinga tidak dijaga, dia punya saraf, dia kesimpulannya akan bawa ke sini dan akan melemahkan perasaan hati. Bila melemahkan di sini, dia kurang semangat nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita kena tahu, tujuan kita hidup di sini memang beribadat kepada Allah. Kita dijadikan daripada Allah. Matlamat kita hidup di dunia ini cuma kita nak beribadat, buat ibadat kepada Allah. Ibadat bukan ibadat semayang saja. Penghidupan kita semua ibadat. Jangan salah faham, ibadat kepada Allah, dan akhirnya kita akan mati. Dan bila kita mati ini, mula penghidupan yang kekal lagi abadi. Selepas ini barulah kita dapat apa yang hasil kita buat di atas muka bumi ini. Di sini akan Allah Ta'ala ambil kira. Itu kita punya hala tuju kita semua. Tak ada hala tuju yang berlainan, semua sama. Ataupun apa saja perbuatan kerja kita di atas muka bumi ini, tetap kita punya matlamat, kita tuju nak ketuk balik pintu syurga Allah Ta'ala, nak duduk balik dalam rumah kita yang pertama, yang bapa kita duduk, iaitu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi suruh jaga, bila kita ibadat, biarkan kita ini merasakan Allah Ta'ala itu ada di hadapan kita. Dia suruh dalam bulan Ramadan cara yang istiqamahnya. Tadi ini pertama doa dan pengharapan, yang keduanya jaga mata, jaga telinga, jaga lidah. Ini benda yang sukar untuk kita buat, tapi kita kena buat. Yang ketiganya, benda ni lagi sukar untuk kita buat dan kita kena cuba-cuba untuk buat, iaitu kita bila kita nak semayang saja, kita letakkan Allah itu berada di hadapan kita. Benda ni yang dinamakan ihsan. Ihsan ni siapa ajar? Ihsan ni Jibril yang ajar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dengan sahabat, sahabat duduk dengan Nabi. Jibril main dalam bentuk muka paras yang paling handsome, muka putih berseri, rambut hitam, jubah putih ini yang tidak ada kesan debu pun, yang mengatakan dia ini orang yang bermusafir dalam perjalanan yang cukup jauh. Tetapi dengan rupa bentuk tersebut, sahabat kata dia ni orang kampung kita, tapi tak ada seorang sahabat yang kenal orang ni. Bila dia masuk saja dia pintu, masuk, dia langkah sahabat-sahabat. Masuk langkah, dia masuk mendahului sahabat-sahabat yang duduk macam tuan-tuan duduk. Dia langkah dan duduk di hadapan Nabi SAW. Nabi tengah duduk dalam keadaan iftirash, dan dia juga duduk dalam keadaan iftirash. Berangkah dia punya lutut Nabi dengan lutut dia. Bila dia duduk macam tu, apa kata sahabat? Orang ni nampak kurang ajak dan kurang adab. Dia dah masuk, lepas tu dia langkah kepala kita pula, bila duduk pula depan dengan Tok Guru. Tok Guru tu siapa? Bagi Nabi SAW. Nabi kata dia kurang ajak tak? Nabi duduk tunggu nak tengok apa dia kata, dan Nabi kenal dia ni siapa. Cuma sahabat tak kenal. Bila duduk dalam keadaan macam tu, dia mula pertanyaan kepada Nabi dalam bentuk, dia tanya Nabi, ma huwal Islam, ma iman, wa mal ihsan, wa mal qiyam. Empat benar. Saya nak cakap tadi yang ihsan. Sampai 4 ihsan itu dia juga tanya dan dia juga jawab.
Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu di dalam nak beribadat kepada Allah, kamu kena merasakan bahawa tiap kali kamu angkat tangan nak solat depan Allah tu, kamu rasakan Allah Ta'ala tu ada depan kamu. Bagaikan kamu menghadap pembesar kamu, Allah itu lagi maha besar daripada pembesar-pembesar kamu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala duduk tengok setiap pergerakan kamu, kamu kena jaga. Setiap pengingatan kamu, kamu kita tumpukan pada Allah. Hati kamu bawa dan rasakan Allah lihat. Barulah kita dapat kesempurnaan dan kita mengejar dalam ibadat Ramadan ini sampai ke 30 hari itu kita merasakan tak nak terlepas daripada mendapat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat Ikrimah ni, dia punya ada rasa khusyuk dengan Allah Ta'ala. Dia ambil Quran, dia pegang Quran. Bila dia pegang Quran saja, tangan menggigil. Ini sahabat lah tuan. Kita ni tengok Quran tu ada setengahnya campak Quran, bubur dalam jampan apa semua. Quran tu apa? Quran tu kalam Allah yang direkodkan. Kalam Allah, cakap Allah, bukan cakap ustaz, bukan cakap ulama, bukan hadis Nabi. Allah, kalam Allah yang tidak ada boleh langsung kita mengganggu-gugat Quran ini. Ada satu Quran yang dipublishkan, saya tak ingat, baru-baru ni ada isu. Cuma tak digembar-gemburkan, dia ubah sikitnya daripada perkataan kaum, dia tukar jadi hizb. Dalam surah siapa saya tak ingat juga, dalam surah Muhammad ke apa, kaum, dia tukar jadi hizb. Bila dah macam tu pun kita dapat detect, walaupun dah ditashihkan oleh banyak ulama-ulama Quran qiraat yang melepaskan Quran ini, walaupun ada sedikit kesilapan Quran, Allah tetap melindungi Quran. Walaupun satu baris, walaupun satu titik, ini apatah lagi satu huruf yang hizbun ni bermaksud persatuan kaum, bermaksud satu kaum. Pertukaran tersebut dapat dikenal pasti dan memang tidak ada langsung yang boleh ganggu ataupun ubah sedikit pun ayat daripada Al-Quran yang pastinya mukjizat yang terbesar kalam Allah. Ikrimah ni ambil pegang Quran, tangan menggigit. Nak baca Quran menggigit ayat kata, dia kata haza kalam Rabbi, haza kalam Rabbi, haza kalam Rabbi. Ini adalah kata-kata Allah, ini kata-kata Allah, dan ini kata-kata Allah. Tak dan baca lagi, dah menelek berhadapan dengan Quran. Bila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, jatuh pingsan kerana merasakan Allah Ta'ala itu betul-betul dekat dengan dirinya. Dan kita nak kena usaha sampai kita hati nampak orang nak bercakap ni, bercakap lagi-lagi macam ni, dia boleh buat lah. Ini pun sama lah, kita kena usaha. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan siapa yang duduk pada jalan aku ni, dia berjihad pada jalan aku ni sungguh-sungguh untuk pergi kepada aku permudahkan jalan untuk dia. Maknanya kita kena try. Setiap hari itu pejam taklah Allah Akbar tu pasal Allah berdepan. Kita nak baca Quran tu pasal kita sebut nama Allah. Dalam ibadat puasa kita ni pasal Allah nilai kita. Dan dengan itu kita amat merasakan hampir dengan Allah Ta'ala, dan barulah kita boleh istiqamah. Tiga benda ini yang disebutkan dalam ulama, iaitu Habib Ali Jufri memberikan tiga perkara ini untuk kita merealisasikan Ramadan pada tahun ini agar-agar daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan masjid kita terus bersinar macam ni sampai ke belakang sana, untuk kita mendapat rahmat, maghfirah dan juga kedapasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya yang dalam bulan Ramadan ini menjanjikan kepada kita untuk kita dapat Lailatul Qadar yang 83 tahun. 83 tahun seolah-olah kita beribadat, itu bukan kata-kata kosong benar. Ini Ramadan bagaikan satu bonus yang kalau orang Selangor tak tahu lah betul tak betul dapat pula masak. Orang wilayah Garu Kepala lah, sedap lah orang Selangor. Petang tadi yang katanya Tan Sri itu umumkan bonus 1 bulan gaji untuk orang-orang pekerja yang berada di Selangor. Seronok lah mereka. Kita di wilayah itu tunggu gila dengan orang gila apa-apa ada umum 2 bulan gaji Allah. Mereka sekali lagi dia siap 2 bulan gaji. Tapi Allah kita doakan insyaAllah tu ada kalau kita doakan tak dapat sebulan gaji pun, setengah bulan gaji pun cukup lah. Abang nak beli baju kaya, buat baju kaya, dia beli dan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 benda awak tuan-tuan kata setengah jam, jam 11.10 sekitar 11.30 dan 10 tepat habis 3 benda. Dan kita nak anjurkan kepada tuan-tuan juga dalam bulan Ramadan ni, biarkan kita buat satu target dalam hidup kita.
Yang macam mana targetnya? Targetnya mudah saja. Yang pertama, kita sembahyang fardu itu biarlah cukup 5 waktu itu secara jamaah. Buatlah macam mana pun, tak payah main surau, tak apa, tak payah pergi masjid, tak apa, janji berjamaah dengan keluarga. Jangan lepas, cuba. Yang kedua, baca Quran dan sehari 1 juzuk, sehari 1 juzuk. Susah macam mana pun, payah macam mana pun, target Quran dalam bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni bulan Quran, targetkan Quran ini dapat dulu 1 juzuk. Tak dapat 1 juzuk hari ni, esok buat hukuman pada diri, kena habis 2 juzuk. Oh, dan tu nampak tu nak mengejar Allah. Boleh tak ada Ramadan ni. Nabi naik mimbar. Nabi amin. Langkah kedua amin tadi. Langkah ketiga amin. Amin Nabi yang ketiga tu. Malaikat doa kan, orang yang duduk dalam bulan Ramadan, masuk dalam bulan Ramadan, berada dalam madrasah Ramadan, keluar daripada Ramadan ini dia tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kecelakaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kenal Nabi aminkan doa tersebut. Kita tak mau itu lah. Biar kita duduk dalam madrasah Ramadan ni, duduk dalam keadaan tak baik, bukan kurang baik, duduk bersihkan diri dalam bulan Ramadan, kita spin, kita worship balik diri kita, hati kita keluar esok ni dalam kita menyambut hari raya dalam keadaan Aidil Fitri. Kita benar-benar berada dalam keadaan fitrah, keluar zakat fitrah semua. Bila sebut zakat fitrah tuan-tuan, asal je nak bagi Jumaat. Sebut zakat fitrah tuan-tuan tahun ni. Dia ada satu lagi resit wakaf. Saya tak sempat lagi nak cakap dalam masjid, tak ada ruang nak cakap di masjid. Ustaz-ustaz lain nak cakap di masjid, tak imam boleh cakap di masjid, tak apa. Resit wakaf, dia boleh buat wakaf RM1, wakaf 50 sen pun boleh. Tuan-tuan, ini memudahkan kita, mawid memudahkan kita. RM1 dengan wakaf RM1. Nama wakaf tu kan, wakaf ini memang sampai bila-bila lah. Dengan duit sendiri tuan-tuan ini, mawid, kita percaya kepada mawid untuk buat bangunan sekolah ke, buat bangunan mohon tua ke, buat bangunan untuk pengimarahan, untuk tujuan orang Islam. Dengan RM1 ini tuan-tuan tidak akan terhapus pahala tuan-tuan sampai bila-bila. Yang kita kata tu sedekah, yang 3 benda yang bila mati anak Adam itu, yang salah satunya sedekah jariah yang dibuat. Cuma RM1. Takkan RM1 benar, bagilah RM10. Zakat RM7, bagi RM10 untuk wakaf. Settle. Okey, itu cara saya nak bagi kepada tuan-tuan. Itu peluang yang kita ada buat. Yang seterusnya tuan-tuan, biar kita berdiri dalam bulan Ramadan ini, jangan tinggal tarawih. Tarawih ini cuma dalam bulan Ramadan. Masuk bulan Zulkaidah, buat tarawih, orang kata gila. Orang kata gila dia ni buat tiba-tiba selawat dengan Allah. Macam mana buat tarawih bulan Zulkaidah. Itu ni bulan Ramadan yang boleh buat. Bulan yang jangan betul-betul buat, orang kata tidak. Arang buat Ramadan dalam bulan ni, buat tarawih dalam bulan ni. Tarawih ini amalan Nabi. Nabi buat tarawih, Nabi rehat. Dia buat tarawih 4 rakaat, dia rehat. Dari rehat, saya sama buat 4 rakaat. Yang dinamakan tarawih itu rehat. Yang sebenarnya tuan-tuan, dalam bulan ini kita kena orang kata apa, i'tikaf. I'tikaf ni cukup mudah yang kita dapat. Cuba tu amalan kita tinggal dengan mudah-mudah. I'tikaf ni kalau tuan-tuan pergi masjid, berkisi masjid. Tapi dalam kitab baru Nazim, dia tak kata masjid, dia tak khususkan masjid Jami' atau masjid Jumaat atau apa. Dia kata surau ni pun boleh buat i'tikaf dalam kitab baru Nazim dengan Syekh Idris Al-Nabawi. Dia kata dalam surau macam ni pun kita boleh niat i'tikaf. Sebab ini masjid, ini rumah Allah, dan masuk saja rumah Allah, kena buat solat sunat dari ke masjid. Dekat masjid di sini mereka boleh buat. Sini bukan rumah Allah, ini rumah Allah. Tak layak kita buat solat dari ke masjid, boleh buat. Cuma kita puas-puas lah. Ada orang di masjid mungkin ada duduk perbincangan Sultan Agung semua buat Jami' baru kita boleh buat. Tapi dalam kitab dan ajaran kita, di mana surau yang dibuat ada 5 waktu, boleh dibuat solat di masjid untuk menghormati rumah Allah Ta'ala. Bahkan boleh i'tikaf dalam ni. Tempoh masa i'tikaf, adakah masa i'tikaf itu kita boleh baca Quran? Sebab nak dapat pahala i'tikaf tu dengan ceramah Allah kata. Tempoh masa i'tikaf yang disebut dalam kitab tersebut adalah sekadar tamakninah. Tamakninah ni namanya kita sujud, kita bangkit duduk istirahat, tamakninah. Kita duduk berrokok, kita bangkit i'tikaf, kita nak pergi sujud, itu tamakninah pandai sikit. Sudah pun dapat pahala kita cukup mudah. Cuma dengan niat nawaitu i'tikaf di hadzal masjid lillah,
Ta'ala dapat pahala yang kita. Ataupun tuan-tuan masuk nak pergi buat imam masih polisi nak cop orang kahwin nikah semula atau nikah sekali lagi kan, banyak yang tidak bulan itu dapat pahala yang kita. Faham tak kata-kata tu? Oh, tak nak cakap laju. Nikah sekali lagi pun tak mula. Boleh kan? Ada soalan ya? Saya hanya bilang jawapan jawab soalan tu. Namun tak sekira macam tu. Sekian dulu. Kalau terkasar bahasa, tuan-tuan tersentuh kalau terkasar apa-apa tu dia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak jentik hati kita masing-masing, nak bagi kesedaran 2-3 senang kan. Ni bagi sini. Moga-moga tersekiranya dapat manfaat kepada tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.